Assalamualaikum Puan Arisha, good morning. Waalaikumsalam, good morning. Okey, Puan dah makan ke belum? Makan apa? Alhamdulillah dah, saya makan nasi goreng. Okey, Puan datang dari mana? Datang sini naik apa? Saya daripada rumah, saya drive sendiri tadi. Okey, sebelum kita mulakan sesi pada hari ini, saya nak tanya Puan, keadaan Puan selesa, suhu bilik semua okey? Alhamdulillah, okey, semua okey. Alright. Okay, sebelum kita mulakan, saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Cik Nur Atika Fatah binti Muhammad Sabri. Boleh panggil saya Atika. Saya merupakan kaunselor pelatih dari Pejabat Agama Selangor. Okey. Saya nak tanya sebelum ni, Puan pernah hadiri mana-mana sesi sebelum ni? Belum pernah lagi. Okey, jadinya saya akan terangkan beberapa maklumat berkaitan sesi kita pada hari ini. Okey, saya sebagai kaunselor dan Puan Arisha sebagai klien akan bekerjasama dalam mencapai matlamat dan cuba dapatkan matlamat tersebut. Saya akan bersama dengan Puan selama 30 minit untuk sesi kita pada hari ini. Dan saya juga ingin mengingatkan kepada Puan, apa-apa keputusan selepas sesi ini adalah daripada Puan sendiri. Saya hanya membantu Puan untuk mencapai matlamat Puan sahaja. Okey? Okey. Puan juga sebagai klien, just share je apa-apa yang Puan nak. Okey? Ceritakan je apa yang Puan ingin ceritakan kat saya. Apa-apa masalah yang Puan ingin tu, yang Puan pendam, ceritakan je. Okey? Dan Puan juga mestilah sentiasa hadir ke sesi yang telah ditetapkan. Okey? Okey. Peranan saya sebagai kaunselor untuk membantu Puan mencapai matlamat, dan kita juga ada etika kerahsiaan yang apa yang Puan ceritakan pada saya saya tak akan ceritakan pada orang lain. Maksudnya kita cerita sini, habis sini je, dan tak akan bawa cerita ni keluar lah. Okey? Tapi cuma ada dua perkara yang Puan perlu tahu. Yang pertama, jika Puan ingin mencederakan diri sendiri dan juga ingin mencederakan orang lain, saya terpaksa rujuk Puan kepada pihak ketiga untuk rawatan lebih lanjut. Okey? Okey, baiklah. Okey, Puan Arisha, macam mana hari ni? Puan okey? Alhamdulillah, okey je. Okey, Puan boleh ceritakan pada saya apa yang Puan nak cerita kat saya hari ni? Okey, saya datang hari ni untuk nak luahkan tentang masalah yang saya dengan suami saya alami lately ni lah kan. Kami berdua kerap bergaduh tentang saya pun tak tahu kenapa kami selalu bergaduh. Sebab maybe saya rasa salah faham kot. Sebab suami saya rasa dia macam dah tak sayang saya dah. Okey, kenapa Puan rasa suami Puan tak sayang Puan? Sebab dia saya baru dapat tahu yang suami saya telah menduakan saya dengan wanita lain. Dan wanita tu adalah merupakan pekerja dia sendiri yang berada dekat company dia lah kan. Saya dapat tahu pun daripada rakan terdekat yang turut bekerja dekat company dia. Dan dia telah merahsiakan perkara tu lebih kurang dalam setahun jugalah. Saya tak dapat tahu. Baru sekarang saya dapat tahu yang sebenarnya saya ada madu. Faham. Okey, saya nak tanya, Puan dah kahwin berapa lama dengan suami Puan? Kami telah berkahwin selama 6 tahun dah. Mempunyai cahaya mata? Kami mempunyai 2 orang anak, lelaki dan perempuan. Okey, baik. Okey, boleh saya tahu macam mana perkara tu boleh Puan terkantai dengan Puan? Saya sedar yang kebelakangan ni dia macam selalu tak dekat rumah. Bila saya call, dia asyik kata dia kerja overtime. Kadang-kadang dia kata dia ada meeting lepas waktu kerja kan. Rasa bila saya tanya kawan saya yang setempat kerja dengan dia, dia kata tak ada pun meeting, tak ada pun overtime. Jadi saya pun mula
uh, curious lah kan, kenapa. Dan bila saya datang office dia macam tak suka, dia macam tanya kenapa datang kat sini. Dia kata dia nak kerja lah, dia busy. Padahal saya nak ajak dia makan tengah hari je, sebab sebelum ni waktu tengah hari je dia mesti balik makan kat rumah. Tapi kebelakangan ni dia tak nak, dia tak balik sampai anak-anak pun tanya mana papa kan. Sampai malam pun kadang-kadang dia tak balik rumah. Kadang-kadang dia kata dia tidur rumah mak mentua saya, sebab dia kata di meeting kan, dia overtime lah. So dia kata better dia balik rumah mak mentua saya sebab lebih dekat. Tapi sebelum-sebelum ni boleh je kalau dia ada meeting malam ke kan, dia balik juga 2-3 pagi tu. Tapi sekarang dia banyak bagi excuse lah. Faham. Okey, boleh saya tahu puan bekerja? Tak, saya Suri rumah. Okey. Saya nak tahu perempuan tu, puan kata pekerja suami puan kan? Ya. Merupakan pekerja baru atau pekerja lama? Pekerja lama. Pekerja lama. Security ataupun pekerja PA dia. PA dia sendirilah. Ya. Okey. Puan ada tanya tak dia kenapa dia macam sebelum saya nak tanyalah, kan puan kata dia sudah berkahwin kan? Adakah dia minta persetujuan puan untuk berkahwin? Tak ada, saya tak pernah tahu. Sebab dia kahwin pun hanya mak mentua dan bapa mentua saya saja yang tahu. Maksudnya ibu mentua dan bapa mentua puan tahu berkahwin tapi puan tak tahu. Okey, adakah dia merupakan maksud saya madu puan tu bekas teman wanita ataupun bekas tunang, ataupun mereka memang tak ada ikatan dan bercinta? Tidak. Mereka mulanya mereka hanya rakan sekerja. Dan lama-lama cinta tu berbutik lah. Puan ada tanya tak dekat suami puan kenapa dia buat macam tu dekat puan? Saya pernah tanya, tapi jawapan yang saya dapat adalah kenapa dia mampu. Dia mampu. Dia kata dia mampu untuk bagi nafkah lagi dekat isteri yang nombor 2 sebab dia kaya. Tapi dia tak sedar nafkah untuk saya dia tak pedulikan pun. Faham. Okey puan, boleh saya tahu nafkah dari segi mana itu? Maksudnya dari segi zahir ataupun batin? Kedua-duanya sekali. Kedua-duanya sekali. Dengan anak-anak saya juga. Maksud puan dia tak bagi nafkah duit tu, maksudnya dalam bulanan, maksudnya macam barang makanan ke, ataupun macam maksudnya saya barang keperluan, ataupun macam baju ke, apa yang kurang dia bagi maksudnya. Yang sebelum dia kahwin dia bagi, and after dia kahwin yang lagi satu dia tak bagi. Kalau macam dulu setiap bulan dia bagi saya duit untuk belanja bulanan, belanja untuk anak-anak lain, untuk sekolah anak-anak. Sebab anak saya hantar tuition. Memang dua-dua tu dia yang biasanya dia lah yang bayar kan. Tapi selepas dia kahwin dengan yang perempuan tu, dah tak ada dah, anak-anak pun terabai. Jadi saya sendiri pun terpaksa berhentikan anak saya tuition. Okey, boleh puan ada tak, kan macam puan cakap tadi ibu mentua dan bapa mentua puan tahu kan yang diorang perkahwinan diorang. Boleh saya tahu puan ada tak tanya kepada parents dia yang kenapa dia membelakangi puan? Saya dengan mak mentua saya tak berapa rapat sangat. Sebab saya ni boleh dikatakan bukan menantu pilihan dia lah. Jadinya kalau saya tanya pun macam tak ada guna. Betul. Dia pun takkan layan saya. Kalau saya cakap dengan dia macam saya ni bercakap dengan tunggul. Dia tak pernah
nak pandang muka saya pun jarang sekali lah. Tapi saya pernah lah tanya bapa mentua saya kan, kenapa dia buat macam ni. Dan apa yang bapa mentua saya cakap sama juga macam suami saya. Dia kata lelaki ni kalau dia mampu boleh je. Faham. Okey, boleh saya tahu Puan ada ceritakan masalah Puan ni dekat orang lain selain daripada maksudnya cerita dekat ibu bapa ataupun rakan-rakan? Tak Tak ada. ada. Maksudnya parents Puan tak tahu yang dia kahwin dua? Mereka pun tak tahu juga. Okey, boleh saya tahu kenapa Puan tak nak bagi tahu parents Puan? Sebab saya tak nak ada pergaduhan antara kedua-dua belah keluarga. Okey. Bagi satu, boleh saya tahu kan suami Puan dah kahwin, adakah sebab mereka terlanjur ataupun sebab memang mereka nak kahwin? Setahu saya mereka memang nak kahwin. Memang dua-dua tu memang dah cinta antara satu sama lain. Tapi saya tak pasti kalau suami saya tu dia masih sayangkan saya atau tak. Sebab dia pernah kata selepas saya tahu tu lah saya tanya dia dia masih sayangkan saya lagi ke tak. Dan dia kata masih sayang lagi. Tapi bila saya tanya kalau sayang kenapa buat macam ni kan. Lepas tu dia kata sayang tapi saya pun boleh saya nak sayang perempuan lain juga. Okey. Saya nak tahu lagi. Puan dah memang try berbincang dah cuba berbincang dengan suami Puan? Saya cuba untuk mencari masa. Tapi dia macam asyik lari, asyik mengelak bila saya tanya pasal hal-hal ni. Dia asyik macam tak ada masa lah, nantilah kita cerita, nantilah. Apa ni, dia selalu bagi alasan nanti anak-anak dengar lah. Dan saya cuba juga ajak kalau tak nak anak-anak dengar, jomlah kita bincang kat luar, pergi kat somewhere kan, pergi tempat lain berdua. Tapi dia tak nak. Okey, sebelum saya tahu lagi macam mana Puan, maksudnya hubungan diorang tu tadi kan terkantoi kan. Adakah sebab Puan nampak mereka berdua berpelukan ke atau mereka keluar daripada rumah? Saya masa tu saya suami saya dia buat kerja dekat laptop. Ya. Jadi malam tu saya duduk sebelah dia. Dia pun buat kerja. Lepas tu dia pergi toilet. So saya pun macam curious lah kan. Lepas tu saya buka laptop dia, saya tengok kan dekat file-file kerja dia semua. Sekali saya terjumpa satu file dan saya buka lah file tu sebab file tu daripada Google Sheet kot. Kat file-file kerja. Saya buka email dia. Dan saya jumpa message daripada perempuan tu. Perempuan tu message dia. Dan juga tapi biasa orang message dekat WhatsApp kan. Betul. Tapi ni mereka berdua ni nak cover punya pasal. Diorang berbalas message melalui email, melalui Google Sheet tu. Jadi memang tak ada orang pernah perasan lah kan. Jadi bila saya jumpa tu tu saya buka yang lain kan. Tiba saya jumpa satu file, banyak gila gambar dalam tu. Rupanya gambar-gambar tu adalah gambar-gambar waktu pernikahan mereka. Dan ada juga dalam gambar tu mak mentua dengan bapa mentua saya pun ada sekali dengan gambar tu.
hanya mereka berempat lah dalam gambar tu. Okey. Okey puan, saya nak tanya, Ya. apa ni, kan puan tadi kata dia tu pekerja kan. Puan kenal ke dia ataupun memang puan tak kenal, ataupun puan ada pernah berhubung ke dengan dia selama ni? Saya kenal dia, tapi tak begitu rapat lah. Saya kenal dia atas atas nama sebagai pekerja suami saya je lah. Sebab saya tahu dia PA kepada suami saya. Itu saja, tak lebih daripada itu. Puan pernah berjumpa dengan madu puan? Berbincang berkaitan dengan dia? Kenapa dia kahwin dengan suami puan semua? Belum pernah lagi sebab dia pun mengelak juga. Dan dia pun telah block saya dekat semua social media. Jadi saya tak dapat nak contact dia. Faham. Saya nak tanya, laki puan tak ada adik-beradik lain ke? Ada? Tak ada, dia anak tunggal. Anak tunggal, okey, faham. Sebab saya macam okey, berdasarkan apa yang Puan Alisha katakan kepada saya memahami apa yang Puan Alisha kata. Dan saya nak tahu juga Puan Alisha, apa yang Puan Alisha ingin buat. Maksudnya macam apa tindakan Puan selepas ini? Adakah Puan ingin meminta cerai ataupun masih sayang dengan hubungan ni untuk cuba solve ke? Puan Saya masih sayangkan hubungan ni sebab anak-anak saya fikirkan mereka. Kalau saya membuat keputusan yang melulu kan, saya fikir mungkin nanti efek ke anak-anak saya. Sebab mereka pun masih kecil lagi, masih tak faham. Kalau saya cerita luahkan ke anak saya kenapa bapa mereka buat macam ni pun mereka tak faham lagi kan. Tapi saya pun nak tegakkan hak saya. faham. Sebagai wanita. Sebab tak ada seorang wanita pun yang nak dimadukan kan. Betul. Jadi saya antara dua tu. Saya terfikir antara nak stay ataupun saya fikirkan diri saya sendiri, kebaikan diri sendiri ataupun kebaikan diri saya dengan suami saya. Ustaz tahu Puan ada minta cerai ke dengan suami Puan ataupun Puan tak ada? Belum lagi. Belum Saya lagi lah. masih berfikir. lah. Okey. Okey, dari apa yang Puan cerita tadi, bagi saya, pendapat saya, Puan macam betul lah, macam saya cakap, saya banyak handle kes yang macam ni. Kebanyakan memang dimadukan. Okay, saya tahu madu tu sangat perit lah. Semua wanita memang tak ada yang ingin dimadukan. Okey. Okey, tapi macam Puan cakap tadi, Puan takut kan untuk sama ada Puan celaru sama ada nak fikir nak cerai ataupun fikir sebab anak. Okey, macam ni Puan. Kalau Puan rasa macam benda tu memang dah tak boleh, memang dah jalan buntu, Puan cuba lagi berbincang, minta bincang berdua dengan suami Puan. Okey, minta bincang berdua dengan suami Puan. Okey, kalau Puan rasa Puan rela dimadukan, Puan rela dibahagi kasih sayang semua, okey, Puan boleh stay. Tapi kalau Puan rasa Puan tak rela semua tu, Puan boleh fikirkanlah. Okey. Lagi satu saya nak cakap, saya pun pernah handle satu kes macam ni dulu, tapi tak kahwin lagi lah sebab suami dia masih bercinta. Okey, tapi klien saya yang lepas sangat kuat lah. Okey, dia try untuk baiki sebab disayangkan perhubungan tu, disayangkan, dibuat demi anak. Okey, dia dilempang, ditampar semua, tapi still dia bertahan, and akhirnya sampai sekarang dia bahagia. Okey, tak jadi cerai. Okey, saya lupa nak tanya Puan, dia ada naik kekasaran ke, maksud naik tangan ke kat Puan?
Ada. Ada. Bila saya tanya soalan-soalan macam tu lah. Bila saya tanya pasal perempuan tu, mulalah dia Dia pukul ke, dia terajang ke, dia buat apa? Boleh Puan cerita lebih detail? dia pukul saya, dia lempar saya untuk kasi saya diam. Kalau saya memberontak lagilah dia sampai dia pernah tentang saya depan anak-anak saya. Okey, faham. Boleh saya tahu? Okey, Puan, macam ni. Okey, maksud sekarang ni Puan dah tak tahan lah maksudnya kan? Ya. Dah tak tahan sebab boleh tempoh berapa lama tu dia buat? Maksudnya dia pukul Puan, adakah dah tempoh masa yang dah lama atau baru-baru ni? Baru-baru ni juga. Baru-baru ni jugalah. Okey, macam ni. Macam saya cakap tadi, Puan cuba fikirkan balik. Puan duduk dekat satu kan macam balik rumah. Dia balik rumah, anak-anak dah tidur semua malam hari. Puan bincang. Eye contact antara satu sama lain. Cari, pandang mata dia. Sebab dari mata kita nampak cinta dia. Kalau betul Puan rasa macam dia masih sayangkan Puan, dia masih cintakan Puan, dia akan cuba pertahankan rumah tangga ni. Tapi kalau betul dia menolak, dia macam abaikan, dia macam dah tak kisah, itu maksud cinta dia pun dah berkurang kan. Okey. Jadinya saya harap Puan boleh fikirlah mana yang terbaik. Yang penting Puan kena fikir, kita memang fikir pasal anak, tapi kita kena fikir juga pasal mental kita. Kalau kita sakit, macam mana dengan anak kita? Kalau kita apa-apa jadi dekat kita, siapa nak jaga anak kita? Laki Puan boleh ke jaga anak Puan? Saya nak tanya. Anak Puan masih memerlukan Puan. So saya harap Puan fikir pasal diri Puan juga. Fikir pasal anak. Memang fikir kasih sayang bapa, tapi ramai je ibu tunggal yang berjaya kat luar sana. Okey, tanpa lelaki pun perempuan boleh, ibu tunggal pun boleh je. Even my auntie pun ibu tunggal, boleh besarkan anak dia sampai berjaya. So kat situ kita dapat tengok ibu perempuan ni, ibu tunggal bukan insan yang lemah. Okey, so saya harap Puan boleh tenangkan diri dulu, bincang betul-betul. Kalau Puan decide nak lepaskan, Kalau Puan masih boleh bertahan, fikir juga diri Puan. Okey? Okey, Puan ada nak tanya apa lagi? Rasanya tak ada lagi dah. Okey Puan. Lepas ni saya harap Puan bolehlah berbincang balik semua. Okey, yang penting solat banyak-banyak, buat minta pertolongan daripada Allah, petunjuk dari Allah. Okey? Okey Puan. Kita boleh jumpa sampai sini je sesi kita pada hari ini. Okey. Saya harap Puan tabah. Kita boleh, kalau kita masih ada banyak sesi lagi. Okey. Lepas ni kita akan jumpa lagi. Puan boleh cerita lagi. Okey, kita akan ada kita akan banyak sesi lagi. Okey. Okey, insya-Allah. Terima kasih. Okey, sama-sama.